Fenomena banjir. Apakah itu banjir? Mari kita fahamkan. Fenomena banjir berlaku pada setiap tahun di Malaysia. Oleh itu, banjir boleh berlaku apabila kandungan air berlebihan disebabkan oleh hujan lebat yang turun secara berterusan. Oleh hal yang demikian, anak-anak sungai tidak mampu untuk menampung kapasiti air yang turun. Hal ini akan mengakibatkan air tidak dapat meresap masuk ke dalam tanah. Air akan bertakun dalam kuantiti yang banyak dan fenomena banjir akan berlaku tanpa diduga. Pada dasarnya, banjir boleh berpunca daripada pelbagai aspek, seperti berpunca daripada faktor alam semula jadi yang disebabkan oleh hujan lebat yang turun secara berterusan dan aktiviti manusia yang dapat memusnahkan alam semula jadi seperti pembangunan pesat, pembalakan haram secara berleluasa serta pembukaan tanah secara tidak terkawal. Antara kawasan yang sering dinaiki air akibat daripada banjir adalah seperti di Sungai Kelantan, di Sungai Terengganu serta di Sungai Pahang. Antara jenis-jenis banjir yang sering berlaku di Malaysia adalah seperti banjir kilat. Banjir kilat merupakan banjir yang boleh berlaku dalam tempoh masa yang singkat. Hal ini akan mengakibatkan ramai penduduk tidak sempat untuk melakukan sebarang persediaan bagi menghadapi banjir kilat. Tetapi kebiasaannya banjir kilat tidak mengambil masa lama untuk surut. Jenis banjir yang kedua yang berlaku di Malaysia adalah banjir monsun. Banjir monsun merupakan banjir berkaitan dengan musim terpujuk serta hujan lebat yang turun secara berpanjangan di dalam sebuah lembangan saliran. Banjir monsun boleh dikategorikan kepada dua bahagian iaitu yang pertama musim terpujuk timur laut yang biasanya berlaku sekitar bulan Oktober hingga bulan Februari yang akan mengakibatkan seluruh kawasan terjejas termasuk Sabah dan Sarawak. Manakala yang kedua adalah musim terpujuk barat daya yang biasanya akan melanda negara pada bulan Mei hingga Ogos. Antara kawasan yang biasanya akan terjejas adalah di pantai barat Semenanjung. Oleh hal yang demikian, masyarakat perlulah peka terhadap amaran banjir yang dikeluarkan melalui siren yang dilengkapi dengan pembesar suara akustik, panel solar, sistem telemetri siren, sensor amaran dan bahaya serta tolok banjir. Berikut merupakan contoh bunyi bagi siren bunyi amaran serta siren bunyi bahaya. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Dinasihatkan bersiap sedia untuk berpindah. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Dinasihatkan bersiap sedia untuk berpindah. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Dinasihatkan bersiap sedia untuk berpindah. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Dinasihatkan untuk segera berpindah. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Dinasihatkan untuk segera berpindah. Siren amaran banjir akan memberi arahan dan ramalan kepada sistem siren dengan kaedah voice action. Jarak yang boleh dicapai adalah antara 1 hingga 2 km bergantung kepada keadaan topografi setempat. Semboyan akan berbunyi apabila air sungai melepasi aras amaran. Dengan adanya siren amaran banjir, ia akan memberikan manfaat kepada masyarakat untuk bersiap sedia sepenuhnya apabila menghadapi bencana banjir. Oleh hal yang demikian, banyak persediaan yang perlu dilakukan seperti persediaan sebelum banjir. Antara persediaan yang boleh dilakukan sebelum banjir menimpa sesebuah kawasan adalah yang pertama, peka terhadap amaran banjir. Yang kedua, menyimpan semua dokumen penting di kawasan yang selamat. Yang ketiga, menyediakan barang kecemasan apabila diperlukan dan bersedia untuk berpindah sekiranya diarahkan oleh pihak berkuasa.
Selain itu, antara persediaan yang boleh dilakukan semasa banjir berlaku adalah yang pertama, mendapatkan maklumat terkini yang sahih berkenaan dengan isu-isu yang datang semasa banjir melanda. Yang kedua, segera berpindah setelah diarahkan oleh pihak berkuasa. Jangan menyentuh sebarang peralatan elektrik dalam keadaan basah dan jangan cuba untuk mengharungi air yang deras supaya dapat menghindarkan diri daripada terjebak dengan kes-kes yang lebih serius dan membimbangkan yang boleh meragut nyawa. Seterusnya, persediaan yang boleh dilakukan selepas banjir berlaku adalah yang pertama, elakkan daripada berada di kawasan kabel elektrik yang terputus. Yang kedua, elakkan daripada memakan makanan yang tercemar akibat daripada banjir. Yang ketiga, elakkan daripada terdedah kepada air banjir. Hal ini dapat membantu memelihara diri daripada jangkitan kuman yang boleh menyebabkan kegatalan dan penyakit yang berkaitan dengan kulit. Dan yang terakhir, pulang ke rumah apabila situasi disahkan selamat oleh pihak yang berkuasa. Semasa bencana banjir melanda sesebuah kawasan, banyak harta benda awam dan diri yang rosak, seperti rumah, kereta, bangunan dan sebagainya. Apabila penduduk diarahkan untuk berpindah ke suatu tempat, tempat tersebut dinamakan sebagai pusat pemindahan sementara untuk mangsa banjir. Kebiasaannya, pusat pemindahan sementara mangsa banjir adalah seperti di sekolah, balai raya, dewan komuniti dan kawasan yang luas dan boleh menempatkan ramai orang seperti di Kampung Paguh Tengah, Kampung Rodam dan Kampung Tekap. Fungsi PPSA ini adalah untuk memberikan perlindungan, makanan, minuman, pakaian serta tempat tinggal kepada mangsa yang terjejas akibat daripada banjir. Oleh hal yang demikian, masyarakat perlu mengambil berat terhadap isu semasa yang berlaku walaupun tidak terkesan kerana malang tidak berbau. Oleh itu, masyarakat perlu menanam sifat prihatin dalam diri supaya tidak menjadi seperti katak di bawah tempurung. And I'll go